عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو المراد بخبر من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. اللهم صل. قال فيكشف من قلبه غطاء ذلك فأعرض عن كل مخلوق حتى عن الجنة وهو المراد. وهو merujuk kepada ilmu laduni. Itulah yang dimaksudkan dengan hadis. Bi khabarin makna dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad. Man amila bima alima, sesiapa yang beramal dengan apa yang dia tahu. Warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Pastilah Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan mewariskannya ilmu yang dia tidak tahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ilmu yang dia tidak tahu ialah ilmu yang diperolehi langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu ilmu yang dia tidak payah belajar. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia belajar, Allah akan wariskan kepada dia ilmu yang dia tidak payah belajar. Ilmu yang kita kena belajar dipanggil ilmu kasbi. Ilmu yang kita tak perlu belajar dipanggil ilmu laduni, ataupun disebut dengan ilmu mauhibi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Syarat seseorang yang nak dapat ilmu laduni ataupun ilmu mauhibi, dia mesti mengamalkan dulu ilmu yang dia belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu yang kita peroleh dengan belajar
ilmu itu kena amalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak mengamalkan ilmu ialah sesuatu yang sangat berat. Maka ia perlu kepada kita bermujahadah untuk mengamalkannya. Maka banyaklah orang yang tahu tapi tidak mengamalkan ilmu. Semua dia tahu, tapi masalahnya dia tidak mengamalkan. Jadi bila mana seseorang itu penuh dengan ilmu yang dia tidak amalkan, maka jauhlah ia untuk mendapat ilmu anugerah. Jadi ilmu anugerah ialah ilmu laduni ataupun ilmu mauhibi. Sebab tu kalau kita tengok wali-wali Allah ni, dia mestilah dia seorang ulama. Sepanjang yang saya tengok, lihat, perhati, wali-wali Allah ni background dia ulama. Dia mesti ulama. Walaupun ada wali-wali Allah itu bukan di kalangan para ulama, tapi kebanyakan wali-wali Allah itu adalah para ulama. Bertepatan pula dengan yang Nabi sebut, laulal ulama'u awliya'ullah falaysa lillahi awliya. Kalaulah para ahli ulama itu bukan awliya'ullah, maka tidak adalah bagi Allah itu awliya. Jadi pasal apa kebanyakan para awliya itu ialah para ulama? Sebab mereka berilmu dan mereka mengamalkan ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mereka terdedah kepada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah kata, hai orang-orang beriman, mengapa kamu katakan yang kamu tidak lakukan? Sebab kata tak buat. Kabura maqtan 'indallah, besar sungguh kemurkaan di sisi Allah, an taqulu ma la ta'lamun, bahawa kamu mengatakan yang kamu tidak buat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di atas sebab itu para ahli ulama sangat takut pada Allah. Takut pada yang diketahui tapi tidak mengamalkan. Waktu kami ziarah Pak Sumit dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Pak Su dia kata, dia cerita, Pak Su ni kalau bangkit awal pukul 4 pagi, lepas tu buat ibadat, lepas tu baca Quran. Akhir kata dia, Pak Su junjung Quran, Pak Su teriak tangis, menangis. Sebab dalam Quran ni banyak lagi yang Pak Su tidak amalkan. Dalam Quran ni banyak lagi yang Pak Su tak buat. Itu katakan ulama. Mereka sangat takut kepada situasi tahu tapi tidak amalkan. Sebab itu golongan awliya disebut dengan golongan Rabbani, orang-orang yang dibangsakan kepada Tuhan. Mereka adalah orang Tuhan, Rabbani. Apa ciri-ciri Rabbaniyin? Walakin kunu Rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Kata Allah, jadilah kamu itu orang-orang Tuhan bima kuntum tu'allimuna al-kitab, dengan apa yang kamu duk mengajarkan orang Al-Quran, wa bima kuntum tadrusun, dengan sebab apa yang kamu telah belajar. Jadi golongan Rabbani ialah golongan Tuhan. Mereka ialah golongan yang
mengamalkan yang mereka ajarkan orang, mengamalkan yang mereka belajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mengamalkan tu secara istiqamah dan konsisten, bukan cukup celak, istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dah istiqamah, istiqamah itu fauqal karamah. Al-istiqamatu fauqal karamah. Istiqamah itu di atas lagi daripada karamah. Berarti orang yang kita tengok memiliki karamah, istiqamah atas lagi daripada karamah. Maknanya tidak ada karamah yang paling besar melainkan istiqamah. Tidak ada karamah seseorang yang paling besar melainkan karamahnya istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak perlu cari karamah seseorang untuk guru, para ulama, jalan tahayyak ke apa ke, tak perlu. Tapi cukup kita melihatnya istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cukuplah istiqamah seseorang alim itu ialah dia dengan majlis ilmunya, tak pernah berhenti mengajar. Cukuplah itu istiqamah. Mereka kalau mereka tak mengajar, mereka sakit, mereka demam, tak sihat. Nak bagi lega ialah dengan majlis ilmu mereka. Sebab itu kata Imam Syafi'i, laula munajatun fil ashar wa musahabatul ikhwan ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tidak kerana bermunajat pada waktu sahur, dan kalau tidak kerana musahabatul ikhwan, ikhwan itu ialah anak-anak murid dia, bermusahabah dengan anak murid, mana mengajar di majlis ilmu, ma ahbabtul baqa fi hadhihi dar sallallahu sayyidina Muhammad. Aku tidak sudi hidup di atas muka dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi maknanya yang kita belajar kita kena amalkan secara konsisten, istiqamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi mengaji. Tak ada istilah tuang, malas, tak masuk kelas, tak ada. Dalam hati hanya ada berkobar-kobar semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kira nak pergi mengaji ya. Dalam kepala otak, dalam hati, dalam jiwa, aku nak mengaji. Dan dalam hati juga, aku nak beramal. Mengaji, aku nak beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bukan mengaji nak tulis ya. Mengaji nak mengamalkan yang ditulis. Jadi kalau kita mengamalkan apa yang kita tulis, kita akan mendapat ilmu ma lam ya'lam, ilmu yang kita tidak payah belajar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencampakkan ke dalam hati kita ilmu yang kita tak payah belajar, fayukshafu min qalbihi ghita'u dhalika, maka disingkapkan daripada hatinya tutupan yang demikian itu. Disingkap makna dibukakan. Siapa yang bukakan tu? Allah. Allah lah yang membukakan daripada hati kita ghita'u dhalika, tutupan daripada hati kita, sehingga hati kita jadi seperti bekas yang tidak bertutup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau bekas yang tidak bertutup, bila-bila masa saja Allah nak lontarkanlah hati kita ilmu daripada sisi dia, terdedah bila-bila masa saja. Waktu kami ziarah Fatih, waktu kami ziarah Pak Suyuk dulu, Pak Su cerita
Dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Pak Suyuk ni dia motong, dia menoreh kita. Dia tak buka pondok, dia mengajak di surau di rumah dia saja. Jadi pagi-pagi dia pergi kebun motong. Dia kata kalau Allah bagi ilmu tu di pedu pokok pun jadi kerja. Tengah duk motong tu, bila Allah campak ilmu tu, duduk di pedu pokok teriak ya. Tu hati yang terbuka untuk mendapat ilmu Allah. Kadang-kadang sambil tongkat motor tu, Tuhan lempak mai, tak ada hal hati nangis. Tu yang lepas. Kadang-kadang tengah makan, Allah bagi makan pun tak ada reti lah. Itulah ilmu kenal Tuhan. Kalau jenis takut, kalau jenis rindu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau jenis malu. Ya, Tuhan ni kita kena takut. Takut tu Allah yang bagi, cinta tu Allah yang bagi, kasih tu Allah yang bagi, semangat itu Allah yang bagi, istiqamah itu Allah yang bagi. Sebab tu bila mana seorang tu Allah bagi, masalah Sayyidina Muhammad, mati pun boleh. Banyak juga orang yang Allah bagi ilmu tu tak tahan tanggung, mati. Hak boleh teriak tu kira cover lagi tu boleh lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Doakan insyaAllah Allah tambah taufik dan hidayah pada kita semua. Allah jauhkan daripada kemurkaannya. Allah angkatkan kedudukan kita ke sisi dia. Allah campakkan ilmu daripada sisi dia. Allah jauhkan kita semua daripada balak dan bencana. Bagi kita sihat untuk kita kuat beribadat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.